Okey, kita akan mulakan kelas kita hari ini, iaitu kelas kita akan ulang kaji kita punya pelajaran kita pendidikan Islam pada bidang sirah, pada tajuk yang pertama, iaitu hijrah. Ini kita dah belajar, mungkin kamu dah pernah belajar dengan Ustaz Hafizan dulu kan. Jadi kita ulang kaji balik sebab kita dah belajar buku kita ni. So kita ulang kaji balik pada bab sirah, iaitu pada tajuk yang pertama, iaitu hijrah. Hijrah membawa rahmah. Murid-murid boleh buka buku teks masing-masing di muka surat 134. Jadi sebelum tu yang belum isi kehadiran tu, kamu isi link yang Ustaz dah bagi tu. Okay. Boleh dengar jelas lah. Okay, sebelum tu kita baca doa dulu. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, baik. Apa khabar semua? Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Okay, kita tengok kita punya buku teks pada muka surat 134. Hari ini kita akan belajar berkenaan hijrah. Hijrah, sebelum tu saya nak tanya kamu apa yang kamu faham tentang hijrah? Siapa tahu hijrah tu apa? Apa yang kamu faham tentang hijrah sebelum kita nak belajar hijrah Nabi? Pernah dengar kan perkataan hijrah? Boleh siapa-siapa jawab? Siapa tahu hijrah tu apa? Dalam bahasa Melayu, hijrah tu kita sebut apa? Kat sini tajuk dia hijrah membawa rahmah. Rahmah ni maksudnya satu rahmat daripada Allah, kasih sayang daripada Allah. Hijrah tu tanda Allah kasih dan sayang kepada seseorang tu. Jadi setiap orang tu perlu ada hijrah dalam diri dia. Jadi kita nak tahu hijrah tu apa. Satu hijrah yang mana hijrah Nabi pada zaman Nabi. Satu lagi hijrah dalam diri kita. Okay. Hijrah tu bermakna kita berpindah. Kalau nak faham maksud dia, hijrah tu maksud dia berpindah lah. Tak kisahlah berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Pada hakikat dia maksud hijrah ni berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Kalau kita duduk di Batu Gajah, suatu hari mungkin kita nak duduk di tempat lain pula. Kita duduk di Perak, mungkin suatu hari kita akan berpindah ke Selangor ke Pahang ke mana-mana tempat lah. Itu maksud hijrah. Satu lagi hijrah yang bermakna kita merubah diri kita. Berubah kepada yang buruk kepada yang lebih baik. Bukannya merubah daripada yang buruk, bukannya merubah daripada baik kepada yang buruk. Tapi kita merubah daripada diri kita ni yang tak baik kepada yang lebih baik lagi. Itu maksud hijrah. Okay, kita tengok pada buku kita. Dia kata perhati dan fikirkan. Hijrah bererti perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain atau daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Macam Ustaz terangkan tadi. Hijrah adalah kita berpindah. Dia ada dua maksud. Satu berpindah tempat, satu lagi berpindah perangai kita. Ubah perangai kita yang tak baik kepada yang baik. Pada yang biasa-biasa, lebih luar biasa. Sebelum ni kita hanya solat fardu saja. Mungkin kita jaga solat tapi kita buat yang wajib. Lepas ni kita buat yang lebih baik daripada yang kita buat sekarang. Kalau orang tu tak pernah solat, maka dia berhijrah daripada tak solat kepada solat. Jaga solat 5 waktu. Tapi kalau orang tu memang dah solat, dia nak ubah diri dia untuk buat solat-solat sunat pula. Itu maksud hijrah.
Okay, kita tengok muka surat seterusnya 135. Okay, sebelum kita tengok muka surat ni, Ustaz nak kamu tengok ke skrin kamu. Kita akan tengok antara lagu berkenaan hijrah. Lagu berkenaan hijrah. Jadi kamu pasang telinga elok, kamu tengok dia punya skrin, apa yang dia kata, lirik dia dan sebagainya. Cuba tengok. Sekejap Okay, kita tengok skrin kamu masing-masing. Kalau yang tak dengar tu, yang tak nampak tu, kamu bagi tahu Ustaz. Tak dengar. Tak dengar. Okey, sekejap. Lagu ni, saya rasa kamu tak dengar kan? Tak dengar kan? Okey, tak apalah. Kita abaikan dulu lagu tu. Okey, sebab ada masalah sikit. Tak apa, kita teruskan kita punya pelajaran. Tengok kepada buku kamu, muka surat 135. 135. Okey. Okey, kita tengok. Faktor utama berlakunya hijrah kerana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berhijrah. Hijrah bermaksud perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Apakah hikmah di sebalik peristiwa hijrah ini? Okey, jadi dia kata faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Masa tu Nabi Muhammad hanya menetap di Mekah. Ingat, Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah, dia membesar di Mekah, dia menyebarkan Islam di Mekah. Itu kena ingat yang pertama. Nabi tak pergi ke mana-mana. Nabi hanya duduk di Mekah, menyebarkan Islam di Mekah. Okay, kemudian dia kata kat sini, apakah faktor ataupun penyebab utama yang menyebabkan Nabi keluar daripada Mekah untuk pergi ke Madinah? Jadi inilah dia nak bagi tahu kat sini tentang hijrah. Jadi faktor yang pertama sekali Nabi berpindah adalah kerana ia datang daripada Allah. Perintah daripada Allah. Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad supaya keluar daripada Mekah pergi ke Madinah. Ataupun berpindah daripada tempat yang Nabi duduk sekarang iaitu di Mekah
pergi ke Madinah. Itu dipanggil hijrah. Itu faktor yang pertama. Jadi apakah hikmah yang Allah suruh Nabi Muhammad pergi berpindah tu? Kita akan belajar nanti. Kemudian yang kedua, agama Islam semakin berkembang di bumi Mekah. Semakin banyak orang memeluk Islam kerana tertarik dengan keindahan ajaran Islam. Jadi sebelum Nabi berdakwah secara lebih meluas, yang mana sebelum-sebelum ni kita pernah dengar, yang mana Nabi ni dia nak berdakwah, dia ada peringkat dia. Peringkat yang pertama, Nabi berdakwah secara sembunyi. Nabi berdakwah secara sembunyi ni bukan secara terang-terangan. Masa tu Allah perintahkan supaya Nabi berdakwah secara sembunyi dulu. Maknanya Nabi berjumpa dengan orang yang terdekat dulu, ahli keluarga dia, orang yang dikenal lah, dekat dulu. Kemudian bila Allah perintahkan Nabi berdakwah secara terbuka, terang-terangan, maknanya Nabi berdakwah secara terbuka. Sesiapa saja Nabi jumpa, Nabi akan ceritakan tentang Islam di mana-mana saja. Itu diperintahkan secara terbuka. Bila Nabi dah telah menjalankan dakwah secara terbuka, maka Islam tu telah berkembang. Ramai orang masuk Islam. Sebab apa? Sebab orang tertarik dengan kebaikan dan keindahan Islam. Kemudian, yang ketiga, situasi ini mengakibatkan musyrikin Mekah menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Islam. Bila Islam dah berkembang, jadi orang kaum musyrikin, diorang ni dengki. Diorang tak boleh tengok agama lain, terutamanya agama Islam ni, berkembang di kalangan mereka. Diorang sakit hati. Sebab diorang ni memang berpegang dengan agama nenek moyang diorang, iaitu menyembah berhala lah. Jadi bila tengok Nabi semakin banyak dia punya pengikut dia, Islam semakin berkembang, jadi orang kaum musyrikin ni dia tak suka. Terpaksalah menggunakan kekerasan, iaitu dengan cara menyakiti hati Nabi, menzalimi orang Islam. Macam-macam dia orang buat kepada orang Islam. Kemudian umat Islam menerima ancaman dan siksaan sehingga ada di dalam kalangan mereka dibunuh dengan kejamnya. Mereka juga dipulaukan serta menerima cacian, penghinaan dan dilemparkan fitnah. Tengok orang musyrikin, kaum musyrikah, orang kafir ni, dia orang buat macam-macam kepada orang Islam. Antaranya dia orang hina, caci, siksa, ada yang sampai peringkat membunuh orang Islam. Dia orang tak peduli dah. Sebab dia orang memang sangat benci, tak suka kepada orang Islam. Dan ada sehingga dipulaukan. Dipulaukan ni maknanya mereka tidak mahu berjumpa dengan orang Islam. Kalau berjumpa dengan orang Islam, dia orang akan lari ataupun tak layan orang Islam. Sehingga nak jual beli pun dia orang tak jual kepada orang Islam. Cuba bayangkan kalau kita duduk pada zaman tu, kita nak pergi kedai tu tak menjualkan barang kepada kita. Kita nak beli air, kita nak beli barang-barang keperluan, kedai tu tak nak jual kita nak makan apa? Sebab kebanyakan ekonomi dipegang oleh mereka ni, orang musyrikin ni. Jadi bila nak beli barang pun susah, kehidupan pun jadi susah sebab orang Islam dipulaukan. Kemudian dia kata, kehidupan ketika itu sangat perik sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebenaran kepada umat Islam berhijrah ke Madinah. Jadi bila tengok umat Islam ni semakin tertekan, kehidupan semakin susah, disebabkan itulah Allah memerintahkan ataupun memberi keizinan kepada umat Islam untuk berpindah daripada Mekah pergi ke tempat lain, iaitu di Madinah. Seterusnya, pelawaan penduduk Madinah juga menjadi satu daripada faktor Nabi Muhammad SAW memilih Madinah sebagai tempat hijrah. Antara faktor lain yang menyebabkan Nabi pergi ke Madinah, dia tak pergi tempat lain. Sedangkan ada lagi tempat lain yang boleh berpindah. Antara faktor yang menyebabkan Nabi pergi ke Madinah, antara faktor lain adalah sebab orang Madinah sendiri, dia orang sendiri yang pelawak. Dia orang memang dah kenal Nabi, suka dengan akhlak Nabi, suka dengan Islam. Dari dia orang sendiri, penduduk Madinah sendiri pelawak Nabi supaya datang ke tempat dia orang. Dia orang tak sabarlah nak menunggu kedatangan Nabi ke tempat dia orang. Kemudian para sahabat berhijrah ke Madinah secara berperingkat dan secara rahsia agar tidak diketahui oleh musyrikin Mekah. Sebelum orang Islam pergi ramai-ramai berhijrah ke Madinah, yang peringkat pertama, Nabi Muhammad sahaja yang pergi.
iaitu dia ditemani oleh Abu Bakar. Nanti kita akan tengok sejarah dia. Nabi Muhammad yang pergi mula-mula dengan Abu Bakar, iaitu sahabat dia. Kemudian tak lama kemudian selepas itu, barulah orang Islam secara berperingkat pergi berhijrah ramai-ramai ke Madinah. Itu dia punya sedikit info berkenaan hijrah Nabi ke Madinah. Yang penting kita kena tahu antara faktor-faktor yang menyebabkan Nabi berpindah ke Madinah. Yang pertama tadi dia bagi tahu apa? Yang pertama sebab Allah perintahkan. Kemudian disebabkan yang kedua, faktor dia Islam semakin terancam. Orang Islam ditindas, disiksa, dibuat macam-macam. Itu antara faktor yang menyebabkan mereka berpindah ke Madinah. Dan yang seterusnya, sebab orang Madinah sendiri yang pelawa dan diorang nak Nabi berpindah pergi ke tempat diorang di Madinah tu. Itu antara faktor Nabi berhijrah ke Madinah. Okay, setakat ni boleh faham? Ada apa-apa soalan? Ya. Okey. Mungkin tajuk ni kalau kita sempat kita baca sampai habis lah. Tapi kalau sebab Ustaz tengok tajuk ni pun panjang. Kalau tak sempat mungkin kita akan berhentilah nanti. Kita tengok macam mana keadaan. Okey. Tadi sedikit berkenaan faktor yang menyebabkan Nabi berpindah ke Madinah. Jadi sekarang ni kita akan tengok pula berkenaan rentetan daripada peristiwa Nabi berhijrah ke Madinah. Okay, sebelum tu Ustaz nak kamu tengok video dulu. Tadi video lain ni, video seterusnya pula. Sebab video tadi tak apa nak ni kan. Okay, ini video berkenaan lagu. Kalau mungkin kamu boleh pernah dengar ataupun tak pernah dengar lagu yang famous, iaitu bila Nabi sampai ke Madinah, lagu ni lah yang mereka sambut Nabi. Antaranya lagu Tola'al Badru. Nanti kamu tengok lagu ni. Okay. Harap kamu boleh nak dengar lah. Kamu hayati, kamu tengok lirik dia nanti. Ini lagu ni bila Nabi dengan sahabat sampai ke Madinah, orang Islam sambut. Dia orang rasa gembira kedatangan Nabi. Kamu tengok lirik dia tu.
Okey. Itu lagu sambut Nabi ketika Nabi sampai di Madinah. Mereka rasa teruja dengan kedatangan Nabi ke tempat mereka. Okey, kita sambung pada muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 136 berkenaan peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah setelah mendapat perintah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Baginda pergi menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Perancangan rapi serta tersusun diatur bersama-sama. Jadi bila malaikat Jibril ni tugas dia berjumpa dengan Nabi untuk menyampaikan wahyu. Suatu hari malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi dan bagi tahu kepada Nabi, Allah memerintahkan Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Bila Nabi dengar saja berita tersebut, Nabi pergi berjumpa sahabat dia. Antara sahabat yang sangat rapat iaitu Abu Bakar lah. Dia berjumpa dengan Abu Bakar, buat perancangan untuk dia bersama Abu Bakar pergi berhijrah. Mereka dah mengatur strategi rancangan untuk berhijrah bersama-sama. Jadi antara strategi dan antara perancangan yang Nabi buat dengan Abu Bakar, iaitu Nabi telah melantik beberapa orang untuk menjalankan perancangan itu untuk berhijrah ke Madinah. Antaranya individu yang terlibat dalam peristiwa perhijrahan pertama Nabi ni, antaranya ni nama ni lah. Yang pertama Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid ni dia seorang musyrik. Dia bukan orang Islam, dia seorang musyrik. Apa tugas Abdullah ni? Tugas dia adalah diupah menjadi penunjuk jalan. Jalan yang dipilih untuk ke Madinah ialah jalan yang jauh dan mencabar, yang jarang dilalui kebanyakan orang ramai. Apakah tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengaburi pihak musuh dan mengelak daripada dijejaki mereka. Okay, sebab apa Nabi melantik orang bukan Islam, iaitu orang musyrik, untuk menunjukkan jalan yang Nabi akan jalan tu. Sebab Abdullah bin Uraiqid ni dia seorang yang memang dia cekap. Dia memang sangat terror lah bab-bab jalan ni. Walaupun jalan tu tak pernah dilalui oleh orang. Sebab dia memang orang kat situ kan. Jadi setengah orang Arab ni memang dia boleh tahu jalan mana yang dekat, jalan mana yang jauh, jalan mana yang mudah. Jadi sebab tu Nabi dah kenal, Nabi tahu Abdullah ni seorang yang dia tahu tentang jalan mana yang tidak dilalui oleh orang. Sebab Nabi tak nak ikut jalan biasa. Macam kita contoh kita nak pergi ke KL. Biasa kita ikut highway kan. Highway ni maksudnya semua orang dah tahu dah jalan tu. Macam tu juga jalan ke Madinah. Kebiasaan orang akan ikut satu jalan tu. Tapi Abdullah ni dia ni dia tahu jalan mana selain daripada jalan yang biasa orang ikut tu. Dan jalan tu jarang, memang tak pernah diikut oleh orang lain. Sebab tu Nabi melantik Abdullah ni untuk menunjukkan jalan yang lain. Sebab tak mau bagi orang musyrik ni, orang kafir ni tahu. Bila dia orang tahu, dia orang akan sekat Nabi. Jadi tak jadilah perancangan Nabi untuk hijrah tu. Sebab tu Nabi ikut jalan lain untuk nak mengaburi pihak musuh. Kemudian Nabi lantik siapa lagi? Abdullah juga. Tapi Abdullah bin Abi Bakar. Tugas dia ditugaskan untuk memberikan maklumat berkaitan dengan pergerakan musuh kepada Nabi Muhammad SAW ketika baginda di Gua Sur. Yang Abdullah bin Abi Bakar ni tugas dia, dia pemberi maklumat. Kalau ada siapa yang mengintip ataupun siapa yang dapat tahu, dia macam jadi spy lah. Spy kepada Nabi, nak bagi tahu Nabi apa-apa berita ketika Nabi berada di Gua Sur. Nabi bersembunyi di Gua Sur. Sebelum nak sampai ke Madinah, di satu tempat tu ada satu gua tu, nama dia Gua Sur. Nabi berhenti kat situ. Nabi duduk di Gua Sur tu bersama Abu Bakar. Itu apakah tujuan Nabi melantik Abdullah bin Abi Bakar ni? Iaitu untuk mengetahui pergerakan musuh dari semasa ke masa. Jadi bila Abdullah ni sebagai spy ataupun sebagai pembantu Nabi memberi maklumat, jadi dia bagi tahulah kalau ada kat sana pihak belah sana ada musuh ke, ada orang yang disyaki nak memerangi Nabi, jadi dia bagi tahu kepada Nabi. Itu tujuan
Tujuan dilantik Abdullah bin Abi Bakar. Kemudian Nabi lantik siapa lagi? Asma binti Abi Bakar. Apakah tugas Asma ni? Dia ni seorang perempuan. Ditugaskan menghantar makanan. Bila Nabi duduk di Gua Sur, Asma lah yang menghantar makanan kepada Nabi dan Abu Bakar. Apakah tujuannya? Memastikan bekalan makanan mencukupi. Untuk nak bagi bekalan makanan lah. Untuk bagi tenaga kepada Nabi dan sahabat dia, Abu Bakar. Okay, siapakah Asma tu? Asma tu adalah nama pun Asma binti Abi Bakar. Asma merupakan anak kepada Abu Bakar, yang sahabat Nabi tadi tu. Jadi Asma ni merupakan seorang, dia dah berkahwin dan masa tu dia tengah mengandung. Asma ni waktu tu tengah mengandung, tapi walaupun dalam keadaan mengandung, dia tetap berjalan dan menghantar makanan kepada Nabi dan ayah dia di Gua Sur tu. Walaupun dia syarat mengandung. Dan Asma juga merupakan kakak kepada, dia ada adik. Anak adik dia tu Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah tu merupakan isteri Nabi. Jadi Asma ni merupakan kakak kepada Aisyah. Walaupun dia syarat mengandung, tetap dia menjalankan tugas dia, iaitu menghantar makanan kepada Nabi dan ayah dia. Kemudian satu lagi individu adalah Amir bin Fuhairah, iaitu ditugaskan untuk menutup jejak Abdullah dan Asma dengan menggunakan kambing gembalaannya dan membekalkan susu. Okey, satu lagi yang ditugaskan oleh Nabi, Amir. Amir ni dia ada kambing yang banyak. Jadi bila Nabi mengikut jalan yang jarang dilalui oleh orang, walaupun jalan tu jalan yang jarang, tetapi ada setengah orang yang berjaya juga, yang berjaya mengintik, berjaya menjejaki. Tapi Nabi tugaskan, sebab tu Nabi ni bijak, dia buat perancangan terapi. Nabi tugaskan seorang bernama Amir. Amir ni dia mengembala kambing, dia ada kambing yang banyak. Bila Nabi berjalan dengan Abu Bakar, bayangkan kalau kita berjalan di padang pasir, kalau kita berjalan di sekarang ni, kita berada di jalan tak nampaklah kesan. Tapi kalau kita duduk di padang pasir, kalau unta ataupun kuda berjalan, dia akan nampak kesan tapak kaki dia tu. Bila kita nampak kesan tapak kaki, kita akan boleh jejaki orang tu ke mana dia pergi, sebab kita akan nampak tapak kaki tu. Sebab tu Nabi melantik Amir bawa kambing-kambing dia pijak jalan yang Nabi bersama Abu Bakar tu jalan. Bila kambing ni dia bawa kambing banyak, pijak, jadi jalan tu jadi dah tak nampak dah tapak kaki Nabi dengan Abu Bakar, sebab dah kambing tu banyak sangat, pijak, jadi jalan tu jadi berselerak, jadi tak nampak dah tapak kaki. Sebab tu Nabi perintahkan Amir ni bawa kambing dia untuk tutup jejak-jejak Nabi berjalan tadi tu. Itu dia kata kat sini, tujuan dia adalah mengelak dijejaki musuh. Kemudian memastikan bekalan minuman mencukupi. Dan selain daripada dia tutup jalan jejak tapak kaki tu, tugas dia satu lagi adalah dia ni membekalkan susu. Membekalkan susu kepada Nabi. Itu antara tugas dia. Okey, seterusnya dia kata kat sini membuat perancangan yang teliti sebelum melakukan sesuatu. Jadi pengajaran kita boleh ambil daripada ni, kita kalau nak buat sesuatu benda kena rancang. Tak boleh buat terus. Sebab apa? Sebab kadang-kadang perancangan yang tidak dibuat, sesuatu benda yang tak dibuat dengan perancangan ni, kita akan jadi benda tu akan jadi gagal. Nabi dah ajar kita dah, nak buat apa-apa kena rancang dulu. Sebab tengok Nabi pun sendiri nak berhijrah, Nabi dia merancang. Dia tahu apa akibat kalau dia tak merancang tu, musuh dapat jejak, jadi tak jadi. Pindahan dia tu terbantuklah tak jadi. Sebab tu Nabi rancang yang teliti. Okey, seterusnya muka surat 137. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tidur di katil baginda dan menggunakan burdah baginda. Okey, bila ini masa Nabi nak berhijrah, sebelum Nabi berhijrah tu, Nabi pesan kepada Abi Talib supaya Abi Talib ni duduk di katil Nabi. Biasa Nabi memang akan tidur di situlah. Kemudian ditutup dengan burdah. Burdah ni lebih kurang macam selimut lah. Bila Abi Talib duduk di situ, orang musyrik Mekah ni dia ingat itu adalah Nabi lah.
Nabi sebab itu tempat tidur Nabi. Jadi dia kata kat sini tujuannya untuk mengelirukan musuh yang hendak membunuh baginda. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, baginda dapat melepaskan diri daripada kepungan tersebut. Setelah itu baginda dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bertolak ke Gua Sur yang terletak di selatan Mekah. Tindakan ini diambil bagi mengelirukan pihak musuh. Peristiwa ini berlaku pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Ini tujuan Nabi gantikan. Jadi Ali ni pun dia seorang sahabat yang hebat. Mana dia sendiri pun sanggup berkorban. Cuba bayangkan. Kita nak gantikan tempat yang memang orang nak bunuh. Bila-bila masa saja orang boleh bunuh. Sebab dia orang memang nak bunuh Nabi. Bila Ali gantikan tempat Nabi, maksudnya dia dah sanggup menanggung risiko dibunuh. Sebab dia tak tahu nasib dia. Sebab bila saja orang kaum musyrikin sampai di situ, memang dia orang nak bunuh Nabi. Tapi tengok-tengok bukan Nabi. Jadi dia orang tak jadi bunuh lah Ali. Sebab dia orang tengok bukan Nabi. Sebab dia orang nak bunuh Nabi. Kemudian, bila Nabi buat perancangan itu, Nabi dapat melepaskan diri untuk keluar daripada rumah dia untuk berhijrah ke Madinah. Ingat peristiwa ni berlaku pada 27 Safar pada tahun ke-14 kenabian. Okay, seterusnya nombor 3, kaum musyrikin terus mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan di luar kota Mekah. Hadiah lumayan ditawarkan jika berjaya menangkap baginda. Jadi bila kaum musyrikin ni mencari Nabi tak jumpa, jadi dia orang tawarkan, sesiapa yang dapat jumpa dengan Nabi, kami akan bagi hadiah. Hadiah dia memang lumayan. Itu apa hadiah dia? Dia orang nak bagi. Dia kata kat sini, sesiapa yang berjaya menangkap Muhammad akan dihadiahkan 100 ekor unta. 100 ekor unta, banyak tu. Okey, kalau unta ni, kalau kamu nak tahu, kamu tak tahu unta ni, unta binatang je. Tak, pada zaman Nabi, pada zaman dulu, kenderaan macam kita sekarang ni ada kenderaan. Tapi zaman dulu, kenderaan yang paling hebat, yang paling mewah adalah unta. Dan unta ni pula dia ada kategori dia. Dia ada unta merah, unta biasa. Kamu nak tahu unta merah ni harga dia berapa? Kalau unta yang betul-betul baka yang memang orang memang paling mahal sekali, adalah unta disebut unta merah. Tapi kat sini dia tak bagi tahu hadiah unta merah ke apa, tapi Ustaz nak bagi tahu, jangan kamu rasa unta ni unta je. Tak, unta dia ada kategori dia. Kalau unta merah tu, kalau kamu nak tahu harga dia, setanding harga kereta Ferrari. Kamu tahu kereta Ferrari? Kamu pernah dengar kan nama kereta Ferrari? Ferrari tu harga dia 1 juta tau. Satu ekor unta merah harga dia 1 juta. Kamu bayangkan. Barulah kamu kata, mahalnya. Mahal lah unta. Sebab masa zaman tu unta kenderaan yang paling mahal. Jadi antara yang paling mahal, unta merah tadi lah. Harga seekor saja 1 juta. Tapi kat sini dia tak tahu. Dia tak beritahu unta merah ke unta apa. Tapi kalau unta yang biasa-biasa, harga beribu. 4,000 ke atas lah harga dia. 4,000, 5,000. Harga kalau kita nak, contoh kalau kita nak beli unta kat sana, unta yang biasa, paling biasa, harga lebih kurang macam tu lah. Kalau kita nak buat korban ke apa, harga dia 4,000 ke atas. Harga seekor unta. Jadi kalau 100 ekor, kalilah. Berapa puluh ribu, berapa ratus ribu. Kalau unta biasa, berapa ratus ribu dia akan dapat. Kalau berjaya menangkap Nabi Muhammad. Sebab dia orang memang nak sangat tangkap Nabi Muhammad tu. Sampai dia orang bagi tawaran macam tu. Punya bencinya dia orang kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu meneruskan perjalanan ke Madinah setelah 3 malam bersembunyi di Gua Sur. Semasa dalam perjalanan, seorang musyrik yang bernama Suraqah bin Malik berjaya menemui jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak berjaya menangkap baginda. Baginda dan Abu Bakar radhiyallahu anhu meneruskan perjalanan hijrah. Jadi bila Nabi berada di Gua Sur berapa lama? Selama 3 hari 3 malam. Dia kata kat sini kan,
meneruskan perjalanan setelah 3 hari 3 malam bersembunyi. Bila berada di situ 3 malam, di Gua Sur 3 malam, jadi Nabi keluar, Nabi meneruskan perjalanan ke Mekah. Masa 3 malam itulah proses Asma' tadi menghantar makanan, lepas tu yang tadi Amir tu menutup jalan. Tapi dia kata kat sini, walaupun Nabi dah buat perancangan yang teliti macam tu, tetap ada juga yang berjaya berjaya untuk menjejaki Nabi masa tu, iaitu Suraqah tu. Suraqah bin Malik ni berjaya menjejaki di mana Nabi, sebab dah ditawarkan, orang musyrik dah tawarkan hadiah, jadi dia orang ni sanggup buat apa-apa. Antaranya Suraqah ni. Suraqah ni berjaya jejak Nabi, tapi dengan izin Allah, walaupun dia berjaya menjejaki Nabi ni, tapi dia tak berjaya menangkap Nabi. Dan Nabi pun meneruskan perjalanan dengan Abu Bakar ke Madinah. Okey. Seterusnya, bila Nabi dah berjalan ke Madinah, Nabi tiba di tempat bernama Quba. Ni dia kata, Nabi tiba di Quba dan Madinah. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan mencabar, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba di Quba. Di Quba, baginda membina masjid pertama dalam sejarah Islam. Masjid ini dinamakan Masjid Quba. Bila Nabi berjalan, Nabi sampai di satu tempat tu nama Quba. Masa tu tak ada apa-apa lagi. Masa tu padang jarak, padang terkuku orang kata. Tidak ada apa-apa lagi. Tapi bila sampai di Quba tu, Nabi buat masjid. Masjid ni bukannya maksudnya Nabi pergi ambil simen, pergi bancuh simen, buat masjid, buat dinding, buat tiang je tu. Tak, masjid ni maksudnya Nabi berhenti kat situ, Nabi solat kat situ bersama Abu Bakar tadi lah. Dan Nabi tandakan macam ada satu tandakan batu lah. Maknanya batu tu sebagai Nabi tanda tu dibina masjid. Bukannya Nabi beria-ria nak bina masjid, pacak tiang dan sebagainya. Tapi Nabi buat satu tanda lah. Menunjukkan tanda tu adalah tanda Nabi membina masjid. Sebab Nabi solat kat situ. Sebab tu sekarang ni, kalau kamu pergi ke Madinah, antara Madinah dengan Mekah, ada satu tempat tu nama Quba. Kamu akan tengok satu masjid. Tu masjid tu, masjid zaman sekarang lah yang dibuat. Masjid di warna putih. Tapi pada zaman Nabi, masjid tu bukan macam tu. Lepas pada tu, mungkinlah orang letak, sahabat-sahabat dia, buatlah masjid. Letak, masa tu kan masjid dibuat daripada tiang-tiang kurma. Buatlah masjid. Lepas tu letak atap dan sebagainya. Jadilah masjid Quba. Kemudian seterusnya, pada 12 Rabiul Awal, tahun ke-14 kenabian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba di Madinah. Pada 12 Rabiul Awal, Nabi sampai ke Madinah. Ketibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut dengan penuh kegembiraan oleh para sahabat dan penduduk Madinah. Bila Nabi sampai saja, mereka ni memang dah tunggu dah kat depan tu. Kat kampung dia orang tu, dia tunggu Nabi nak sampai tu. Bila sampai je, sebab tu dia orang sampai dia orang menyanyikan lagu qasidah tu. Tala'al dia pun lain-lain dia orang nak sambut. Tanda mereka gembira dengan kedatangan Nabi tu. Sebab dia orang memang dah dengar sebelum ni tentang Nabi. Jadi dia orang tak sabar nak jumpa sendiri Nabi. Nak berjumpa, nak bersembang dengan Nabi, nak sambut Nabi. Bila Nabi sampai, mestilah mereka rasa teruja. Tu bayangkan kalau zaman kita ni, kalau Nabi masih hidup, agak-agak kita ni tak sabar tak nak buat Nabi. Kita ni lagi lah tak sabar. Sebab kita pernah dengar sebelum ni, Nabi ni macam mana hebatnya Nabi ni. Pengikut dia ramai. Lepas tu Nabi ni dimuliakan oleh penduduk seluruh alam. Bukan saja di bumi, malah seluruh alam Nabi dimuliakan. Termasuklah penduduk langit. Nabi ni dikenali oleh pelusuk alam. Sebab tu Nabi ni sangat mulia. Sebab tu mereka tak sabar nak berjumpa dengan Nabi. Dan mereka sendiri tahu akhlak Nabi ni macam mana. Orang yang hebat, orang yang mulia, orang yang baik. Tak ada orang yang setanding Nabi. Tak ada orang yang lebih baik daripada Nabi. Melainkan Nabi saja. Sampai kiamat nanti tak ada orang yang boleh tanding Nabi. Kemudian dia kata, semasa di Madinah, baginda telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar serta membina masjid. Bila Nabi sampai saja di Madinah, apa perkara yang Nabi buat? Nabi Muhammad
menyatukan iaitu ataupun mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin ni maksudnya orang yang berhijrah. Maksudnya orang Mekah lah. Orang Mekah yang datang ke Madinah disebut Muhajirin. Kalau orang Ansar pula, orang yang memang duduk di situ, yang bermaustatin di Madinah, itu dipanggil Ansar. Jadi Muhajirin dan Ansar Nabi persaudarakan. Maknanya Nabi merapatkan mereka menjadi sahabat dan menjadi keluarga. Dan Nabi membina masjid. Masa tu tak ada masjid lagi. Masjid tu sekarang ni dikenali sebagai Masjid Nabawi di Madinah. Kalau kamu pergi Madinah, kamu akan pergi ke masjid tu, Masjid Nabawi, kita panggil Masjid Nabawi, yang mana masjid itulah Nabi dikebumikan. Kalau nak pergi ziarah Nabi, pergi ke Madinah, tengok kubur Nabi di Madinah tu. Dan rumah Nabi pun berada di tempat pemakaman Nabi tu. Yang mana sekarang ni kalau kamu pergi ke Madinah, kamu tengok, kalau kamu lalu di Madinah tu, dalam masjid tu, hujung sekali dia akan jumpa dengan makam Nabi, kubur Nabi. Mula kamu akan jumpa kubur Nabi, kemudian kubur sahabat Nabi, Abu Bakar, yang sebelah sana Umar. Jadi berada di dalam masjid. Masa tu sebelum kubur Nabi tu, masjid kubur tu adalah rumah Nabi. Masa tu Nabi duduk di situ. Dan sebelah rumah Nabi tu adalah masjid. Berdekatan saja. Nabi buka tingkap je, memang nampak masjid sebelah dia. Kalau kamu berpulang pergi sana, kamu akan melawat, kamu akan nampak lah di mana kubur Nabi, di mana masjid Nabi. Tapi sekarang ni kalau kamu pergi, memang nampak masjid Madinah tu memang besar lah. Sebab ramai kan pergi sana. Kemudian dia kata, kini masjid ini dikenali sebagai Masjid An-Nabawi. Negara Madinah menjadi aman dan makmur di bawah pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi berhijrah saja ke Madinah, maka Islam tu dapat berkembang lebih pesat, lebih ramai lagi pengikut Nabi. Islam tu semakin ramai orang masuk Islam. Dan di Madinah adalah negara yang paling aman. Tak macam Mekah tadi. Mekah tadi pelbagai ancaman ataupun orang kafir ni memang tak boleh nak terima Islam. Orang musyrikin ni memang tak boleh nak terima Islam. Buat macam mana pun tetap tak boleh nak terima Islam. Tapi Madinah lain. Sebab penduduk Madinah ni, hati diorang ni lembut sikit. Jadi diorang ni boleh menerima Islam. Sebab tu bila Nabi berhijrah ke Madinah, sebab tu Islam tu semakin kuat. Bila Nabi dapat pegang Madinah, seterusnya negara-negara lain pun Nabi dapat sebarkan dakwah, dapat sampai ke Islam. Maknanya Islam tu semakin berkembang ke negara-negara lain. Negara lain tu Nabi hantarlah sahabat-sahabat dia pergi ke negara-negara lain untuk nak menyebarkan Islam. Tapi bermulanya perpindahan Nabi ke Madinah tu lah. Bila bertapak saja perpindahan Nabi ke Madinah tu, maka Islam tu dapat dikembangkan ke seluruh negara dengan secara aman. Jadi kehidupan Nabi dan para sahabat masa tu berada dalam keadaan aman dan makmur. Nabi dapat memerintah Madinah dengan keadaan baik masa tu. Itu adalah antara dia punya sejarah perkembangan Islam ataupun sejarah perpindahan Nabi ke Madinah. Jadi kamu dah faham dah apa maksud hijrah. Hijrah tu tadi dia kata ada dua. Satu hijrah satu tempat ke satu tempat. Satu lagi hijrah daripada benda yang baik kepada benda yang tak baik kepada benda yang baik. Itu maksud hijrah. Jadi kita selama ni kita kena ambil pengajaran, iaitu pengajaran walaupun kita dah tak boleh nak berada di zaman Nabi berhijrah ke Madinah yang hakikat dia, tapi kita boleh aplikasikan diri kita, iaitu kita kena hijrahkan diri kita. Sebelum ni mungkin kita ni jenis malas nak solat kan, ataupun kita ni memang jenis solat ada waktu-waktu yang kita solat, waktu lain kita tak solat. Contohnya yang waktu yang kita rajin solat, waktu zuhur ke, waktu asar, sebab waktu tu memang kita hidup. Bukan maksudnya hidup ni bukan kita mati. Kita mati sementara tu yang tidur kan. Maknanya kalau waktu subuh kita mati sementara. Itu kita paling lihat sekali nak solat. Jadi mulai daripada sekarang kita azam, kita nak hijrahkan diri kita, iaitu daripada kita tak solat subuh, kita dah start solat subuh. Sebab Allah perintahkan kita ni supaya jaga 5 solat, bukannya beberapa solat. Walaupun kita ni hanya menjaga 4 solat saja, solat subuh tak jaga, tetap kita akan disiksa juga. Sebab
kita tak solat fardu secara 5 waktu. Sebab Allah perintahkan 5 waktu, bukan solat 4 waktu ke 3 waktu, tak. Jadi kena hijrahkan diri kita daripada tak solat subuh kepada solat subuh. Begitu juga solat-solat yang lain. Kalau kita solat subuh kita buat, solat maghrib pula kita tak buat, tetap kena solat juga maghrib. Yang penting kelima-lima solat tu kita buat. Dah kita jaga solat, benda lain pula kita tak jaga. Hijrah pula benda lain. Apa dia? Hijrah daripada kita ni suka melawan cakap ibu bapa kita. Tarik muka, mak ayah kita suruh buat apa-apa benda, suruh masuk kelas ke, kita tarik muka. Tak mau. Tarik muka tu pun, kita dah mendahului ibu bapa. Sebab dalam Quran Allah sebut, wala taqul lahum uffin. Janganlah kamu berkata uff. Uff pun tak boleh. Bukannya kita nak tengking ke apa, nak tumbuk ke, nak tampar mak kita, tak. Kita kata aja. Mak kita suruh, ni, Amir pergi ni, ada kelas kan? Kejap lah. Kata tu pun, kita dah dahaka kepada mak ayah kita. Itu yang kita nak hijrah. Nak hijrah daripada tak nak malah melawan cakap mak ayah kita nak taat kepada mak ayah kita, apa mak ayah kita suruh, kita nak buat. Itu satu hijrah juga. Walaupun kita ni jaga solat, rajin mengaji, puasa pun rajin, tetapi dengan mak ayah kita ni suka melawan. Tak mau dengar cakap mak ayah kita. Itu hijrah, kita kena hijrah. Kalau yang ada masalah lain pula, dia suka buang masa ke, tengok main game 24 jam, sampai lalai. Solat dia solat, tapi cuma dia solat waktu dia, waktu yang akhir-akhir lah, solat lambat. Itu dia kena hijrah. Itu hijrah supaya dia dapat solat awal dan dapat kurangkan daripada melakukan perkara-perkara yang tak berfaedah. Banyak main game tu perkara yang tak faedah juga. Jadi bukan tak boleh main, boleh. Cuma kita kena pandai uruskan waktu. Ada waktu yang kita boleh main, kita main. Janganlah sampai 24 jam daripada pagi sampai ke malam, lepas tu tidur lewat pula. Kita duduk main game je. Itu pun tak boleh juga. Jadi kita azamkan diri kita nak hijrahkan. Okey, lepas ni aku nak kurangkan main. Kita nak buat benda yang lebih berfaedah. Antaranya apa? Berfaedah. Baca buku lah. Baca buku. Tolong mak ayah kita. Kita menghabiskan diri kita dengan baca buku Quran ke, berzikir ke. Buat benda baik lebih banyak daripada buat benda yang tak berfaedah. Sebab suatu hari nanti Allah akan tanya tentang masa kita ni. Ke mana masa kita dihabiskan setiap hari? Takkan kita nak jawab depan Allah, aku ni daripada pagi sampai ke malam aku main game. Agak-agak kita nak jawab macam tu kalau Allah tanya nanti. Dia akan tanya kita gunakan masa kita ni untuk apa? Kalau kita kata pagi tu kita belajar. Lepas tu solat subuh, lepas tu berzikir sikit, baca Quran sikit. Lepas tu belajar. Alhamdulillah lah kita ada jawapan yang baik. Takkan kita nak jawab dengan Allah, pagi tu aku tak solat subuh. Lepas tu lepas bangun, mandi-mandi sikit, lepas tu buka main game. Takkan kita nak jawab macam tu. Sebab Allah akan tanya kita. Sebab tu kalau kita dah buat benda tu, kita kena azam dari diri kita nak ubah. Tak nak dah buat benda macam tu. Nak hijrah jadi lebih baik lagi. Okay, setakat tu boleh faham? Panjang sangat Ustaz Bebe ni. Jadi yang tajuk bawah ni, Ustaz rasa hari ni tak baca kot sebab panjang dah. Okay. Kita nanti insyaAllah kita akan sambung pada tajuk ni, kepentingan dengan ada sikit lagi iktibar peristiwa hijrah. InsyaAllah di hari lain. Mungkin kita kalau tak sempat minggu depan, kita sambung buka sekolah nanti kan. Kamu tahu kan buka sekolah bila? Kamu tahu tak buka sekolah bila? Hello? Siapa tahu buka sekolah bila? Kamu ni ada ke tak ni? Siapa tahu buka sekolah bila? 22/11. Ya, betul. Lepas tu jangan lupa pukul 10.30 nanti mak ayah kamu kena masuk taklimat berkenaan pembukaan sekolah. Nanti kalau ni kamu ingatkan baliklah mak ayah kamu supaya dengar taklimat tu tentang berkenaan buka sekolah. Jadi kalau tak sempat, insya-Allah buka sekolah nanti kita akan sambung lah. Ataupun mungkin minggu depan kalau ada masa, kita akan sambung lagi kepentingan peristiwa hijrah dengan iktibar peristiwa hijrah. Okay. Lepas ni Ustaz akan bagi latihan kat kamu dalam bentuk kuis lah. Bukan dalam bentuk tulis. Lepas ni Ustaz bagi kuis, kamu jawab dalam tu nanti. Macam biasalah, kamu snap markah dia, hantar ke dalam grup Telegram. Okay, sebelum kita nak sudahi kita punya kelas ni, ada apa-apa soalan yang kamu nak tanya? Ada. Tak ada? Okey, harapkan kamu boleh
fahamlah dan kamu boleh ambil iktibar daripada peristiwa hijrah yang kita dah belajar ni. Okey, kalau tak ada apa-apa, kat sini Ustaz akan bagi kamu link untuk menjawab latihan. InsyaAllah. Kalau tak ada apa-apa, kita tutuplah kelas kita. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. Kalau nanti kurang tu pun, Ustaz minta maaf. Tapi Ustaz harap kamu dapat selesaikan buat tugasan yang Ustaz akan bagi ni, insyaAllah. Hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, bye-bye.